Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Panas sahabat semua, hari ini Peja membuat kenyataan yang begitu sombong dan angkuh. Begitu yakin lagi sahabat-sahabat semua bahawa beliau boleh tewaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia kenyataan terkini. Seperti mana yang kita tahu sahabat-sahabat semua, Peja mengalami kekalahan mengejut. Yang mana sebelum itu juga begitu yakin untuk menewaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada PRU yang ke-15 di Parlimen Tambun. Tetapi sebaliknya pula yang berlaku. Hari ini sekali lagi Peja menyatakan giant killer itu akan ditewaskannya untuk masa yang akan depan ini. Jadi sahabat semua, sebelum kita teruskan ya apakah kenyataan daripada Peja ini, jangan lupa untuk terus support Alright Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Semari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia, Anwar hanya boleh giant killer sekali sahaja, kata Peja. Itu antara kenyataan yang diberikan oleh Peja dalam satu wawancara ini. Ya, selepas kalah kepada Anwar Ibrahim di Tambun pada PRU yang ke-15, Ahmad Faizal Azumuh atau lebih dikenal sebagai Peja kelihatan tidak patah semangat, bahkan bangkit dengan memberi amaran kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata timbalan pengurusi PN merangkap timbalan Presiden Bersatu itu, dia akan bertanding sekali lagi di kursi parlimen tersebut dalam PRU mendatang dan menasihati pesaingnya agar bersedia menelan kekalahan, katanya. Dalam wawancara bersama Malaysia Kini, Ahmad Faizal atau Peja menjangkakan penyandang kursi tersebut tidak akan bertanding sekali lagi di Tambun. Jika sebaliknya, kata bekas Menteri Besar Perak itu lagi yang digulingkan oleh ahli kabinetnya sendiri, dia yakin akan Anwar akan kecundang, katanya. Dan tambah lagi, walaupun semasa PRU lalu saya letak calon Neverless in Tambun, tapi saya los juga lah, namun saya mau kekal bertanding sekali lagi di Tambun, katanya. Kenyataan itu merujuk kepada iklan besar yang dinaikkan Peja ketika mendapati cabaran Anwar di kawasan Tambun sewaktu kempen PRU tahun lalu. Katanya, kekalahan bukanlah satu yang asing buat ahli politik. Ya, Dr. Mahathir pun pernah kalah di Langkawi. Selepas ini saya katakan akan kalah di Tambun kali kedua. Selepas ini saya tidak akan kalah di Tambun kali kedua, katanya. Tapi saya tak rasa Anwar akan kekal bertanding di sana. Jadi sesiapa yang akan bertanding bersaing dengan saya di Tambun pada PRU yang akan datang, hati-hatilah, katanya. Apabila ditanya apa alasan dia menjangkakan Anwar tidak akan bertanding di Tambun sekali lagi, Peja berkata dia dengan pengurus PS itu akan kalah. Dia akan kalah. This is Peja. We are talking about. He is Anwar. He can only be giant killer once. Ini adalah Peja yang sedang kita bicarakan. Dia hanya boleh jadi giant killer sekali, katanya sambil ketawa. Mendahului dari segi populariti pada PRU yang ke-15 yang diadakan pada 19 November tahun lalu, Anwar mengatur langkah tersendiri apabila meninggalkan kawasan parlimennya Port Dickson di Negeri Sembilan untuk ke Perak. Anwar memenangi kursi Port Dickson melalui pilihan raya kecil pada 2018. Di Tambun, Anwar yang lebih sinonim sebagai ahli parlimen Permata Ampau menundukkan Peja dengan majoriti 3.736 undi. Ketika mengulas mengenai pilihan raya negeri PRN yang bakal diadakan tidak lama lagi, Faizal menjangkakan kerajaan gabungan yang terdiri pada musuh lama BN dan PIS akan mendorong semakin ramai pengundi Melayu beralih undi kepada PN. Benarkah undi Melayu itu akan beralih kepada PN? Itu yang menjadi persoalan. Adakah mereka akan menyokong kluster-kluster mahkamah ini yang mengatakan diri mereka bersih, tapi hari ini sanak saudara, anak beranak, menantu-menantu terpalit dengan skandal-skandal rasuah jutaan ringgit, sahabat-sahabat semua. Jadi katanya kajian-kajian yang dijalankan menunjukkan sokongan pengundi khususnya dalam kalangan Melayu berubah kepada PN sejak PRU yang ke-15 dan peningkatan tersebut didakwanya begitu mendadak. Katanya sebelum ini ahli UMNO begitu yakin tentang ketetapan yang dibuat oleh pemimpin tertinggi mereka bahwa dasar Anwar DPNO Bersatu benar-benar dipertahankan. Tapi apabila selepas berakhirnya PRU tiba-tiba mereka BN dan PS bersama, ia menyebabkan orang Melayu mengubah fikiran dan sekarang menyokong PN, katanya, yang merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Perikatan Nasional atau Penipuan Nasional. Menurut Peja juga, kajian itu menunjukkan PN mampu meraih sokongan sehingga 80% undi orang Melayu di 6 negeri yang terlibat dalam PRN tidak lama lagi. Bekas penasihat khas kepada Perdana Menteri itu seterusnya mendakwah kajian terbaik dijalankan di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Kedah dan membabitkan 3.000 responden Melayu di setiap negeri.
Pada 2000 Mei lalu, pengurus PN Muhyiddin Yassin kajian yang dibuat gabungan itu menunjukkan bersatu gerakan dan PAS mendahului dari segi populariti dan kepimpinan. Itu macam kajian ini sok sendiri ya kita dengar ya. Jadi sebagai mempertahankan kajian itu, Ahmad Faizal turut memberi contoh suasana rumah terbuka Hari Raya PN yang diadakan di Syalam Selangor baru-baru ini, katanya mendapat sambutan amat memberangsangkan. Ya, dikatakan hampir 70.000 orang datang. Tapi seorang ahli parlimen mengatakan tidak sampai pun 30.000 yang hadir. Sebab beliau ya berdekatan dengan rumah terbuka itu. Itu antara penipuan ya yang mereka lontarkan. Terlalu ramai manusia yang datang untuk bersekongan di masjid tersebut, dan saya pasti ramai yang hadir bukan kerana makanan, sebab nak beratur nak ambil makanan pun ambil masa lebih kurang setengah jam katanya. Nak ambil minuman pun susah, nak ambil air pun susah sebab ramai orang. Saya betul-betul percaya mereka datang hanya untuk tunjukkan sokongan kepada PN katanya. Itu dia. Jadi begitu peranannya dalam persiapan PRN, Peja berkata dia sedang bertungkus lumus untuk memastikan kemenangan kepada semua calon PN dengan tumpuan dari aspek persiapan jendera pilihan raya. Berikut merupakan petikan daripada wawancara tersebut. Itu antara kenyataan lah. Tapi saya tidak mau ulang lagi apa yang dikatakannya. Kenapa ada soalan ini? Kenapa rasa Anwar tak akan bertanding di Tambun? Dia akan kalah katanya. Itu antara kenyataan Peja. Jadi selepas PRN 15, ini ada satu soalan lagi. Adakah Anda rasa Muhyiddin sepatutnya sekurang-kurangnya mendapatkan nasihat kepimpinan PN sebelum menolak titah yang di Pertuan Agung untuk bergabung tubuhkan kerajaan? Ini soalan panas. Jawapannya saya rasa saya simpan komen saya mengenai itu. Saya ada jawapan tapi saya fikir saya patut simpan dulu komen saya katanya. Tidak berani memberikan jawapan apabila soalan daripada wartawan itu mengatakan, adakah Anda rasakan Muhyiddin sepatutnya? Adakah Anda rasa Muhyiddin sepatutnya sekurang-kurangnya mendapatkan nasihat kepimpinan PN sebelum menolak titah yang di Pertuan Agong? Ini jelas. Ini adalah sejarah sahabat semua yang menolak untuk bergabung bersama PH dan juga PN untuk membentuk kerajaan seperti titah nasihat yang di Pertuan Agong adalah mereka sendiri yang menolak semua itu, bukannya kerajaan ataupun Pakatan Harapan yang menolak. Pakatan Harapan mengikut titah nasihat daripada yang di Pertuan Agong. Tidak seperti Perikatan Nasional yang diketuai oleh Muhyiddin dan juga Hadi Awang menolak secara bulat-bulat. Sahabat-sahabat semua, ini bukan fitnah, ini adalah kenyataan sendiri daripada Muhyiddin Yassin selepas keluar dari istana dan beliau mengadakan sesi sidang media. Beliau menyatakan mereka tidak bersetuju dengan titah daripada yang di Pertuan Agong untuk bergabung dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Kerana mungkin ketika itu yang dicalonkan adalah Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan mungkin timbalan daripada Perikatan Nasional, tetapi mereka menolak. Tetapi adakah mereka akan menolak titah yang di Pertuan Agong jika Perdana Menterinya itu Muhyiddin Yassin dan bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim? Fikirkan sahabat-sahabat semua. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan padu kepada Orang Dapat Channel. Dan sekiranya sahabat-sahabat di luar sana juga mahu memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti pengikut-pengikut walaun-walaun tit, walaun-walaun lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar ya apabila memberikan komen penuh dengan fitnah, hasutan dan juga kebencian. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut. Alright, itu saja. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapan kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.